Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kasihi Tuan Imam, pengerusi serta ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu besar yang tidak terhingga, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seterusnya kita juga merafakkan rasa syukur kerana pada malam ni kita telah diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama di dalam program kuliah maghrib yang tak ada jadual tetap pun. Saya datang sekali-sekala aja, ikut waktu percuma saya. Jadi alhamdulillah, maknanya pada malam ni kita dapat bersama-sama, yang mana kehadiran saya pada 2 bulan lepas ketika sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah bicarakan tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang mana kita melihat pada zaman Makkiyah, zaman Mekah adalah merupakan satu zaman yang mana kita melihat ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya adalah bertujuan untuk memperkuatkan akidah umat Islam bagi berhadapan dengan mihnah dan ibtila di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Di antara ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Mekah yang diturunkan di Mekah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bertujuan untuk memberikan satu suntikan semangat dan juga satu suntikan akidah supaya Nabi dan umat Islam pada ketika itu terus menerus berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga sanggup untuk berhadapan dengan segala bentuk mihnah dan ibtila, iaitulah ayat daripada surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj adalah satu surah yang diturunkan di Mekah, yang mana di dalamnya berlaku peristiwa Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa orang-orang yang mati kerana mempertahankan akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa di dalam surah Al-Buruj ini dikenali sebagai kisah Ashabul Ukhdud, yang mana daripada ayat 1 sampai ayat 10 Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud
wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Maksudnya demi langit yang mempunyai tempat peredaran bintang-bintang dan juga hari pembalasan yang dijanjikan dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan pada hari itu serta segala keadaan yang disaksikan. Celakalah kaum yang menggali parit, yang menyalakan api di dalamnya. Mereka dilaknat ketika mana mereka duduk di sekelilingnya, sambil mereka itu melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang yang beriman itu dia beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka akan beroleh azab neraka Jahannam kerana perbuatan buruk mereka itu. Dan mereka akan beroleh lagi azab, yakni bakaran api yang amat kuat membakar. Sadaqallahul azim. Jadi daripada ayat 1 sampai ayat 10 ni, Allah Subhanahu wa taala cerita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ashabul ukhdud, tentang kisah seorang pemuda yang mana pemuda ini telah mati. Dan begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesemua mereka ini mati diseksa oleh maharaja yang sangat zalim kerana mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kisah ini dia berlaku selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Dia berlaku di antara jarak kewafatan Nabi Isa alaihi salam dan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang ahli sihir diraja, ahli sihir ni dia dah tua. Bila dia dah tua, maka dia minta raja cari seorang pemuda untuk ganti dia sebagai ahli sihir. Jadi dia nak seorang pemuda dengan tujuan untuk diturunkan ilmu-ilmu sihir, untuk diajar ilmu-ilmu sihir sebagai pengganti kepada beliau. Lalu raja pun bawa seorang pemuda kepada ahli sihir itu untuk diajarkan ilmu-ilmu sihir. Dan pemuda itu dia tinggal jauh daripada istana, daripada perjalanan rumah pemuda tu dan juga ke istana. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah gua, yang mana di dalam gua itu didiami oleh seorang pendeta, seorang rahib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari pemuda tu dia berulang ke istana. Sebelum sampai ke istana, dia akan singgah dulu di gua tu untuk dia belajar ilmu daripada rahib tersebut, yang mana dia belajar ilmu tauhid dengan rahib tersebut. Dan selepas habis daripada itu, dia akan pergi pula ke istana. Begitulah setiap hari, sehinggalah satu ketika pemuda ni dia tertanya-tanya tentang ilmu di antara kedua-dua ilmu yang dia perolehi. Sama ada ilmu yang rahib tu bawa betul ataupun ilmu ahli sihir itu betul. Sehinggalah satu ketika di dalam perjalanan antara gua ke istana, dia bertemu dengan seekor binatang yang besar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi kata seekor binatang yang menutupi jalan. Nak beritahu maknanya binatang itu cukup besar. Lalu pemuda tersebut dia ambil sebiji batu dan kemudian dia berkata, kalaulah sekiranya ilmu yang diajarkan oleh rahib ini adalah betul, maka bila aku lempar batu ni kepada binatang ni, maka dia akan mati. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka binatang tersebut mati dengan hanya sekali lontaran batu daripada pemuda tersebut. Maka dengan itu yakinlah dia bahawa ilmu yang diajarkan oleh rahib tersebut adalah ilmu yang sebenar. Lalu dia pergi pula kepada istana. Bila dia sampai ke istana, disebabkan kerana lama dah dia belajar, maka ahli sihir tersebut nak uji ilmu dia. Maka pemuda tersebut minta supaya didatangkan kepada dia seorang yang buta. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa orang hak buta tu bukannya buta jenis tak nampak, tapi buta jenis tak ada biji mata terus. Datang di hadapan pemuda tersebut, dan pemuda tersebut dia tanya pada orang hak buta tu, adakah kamu ni betul-betul nak melihat? Bila orang buta tu kata nak, maka dia kata syarat dia, hendaklah kamu beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mesti berdoa pada Allah, baru matamu ni boleh selek, baru mu ni akan boleh melihat. Lalu orang hak buta tersebut, dia berdoa pada Allah, dia mengaku beriman pada Allah, dan kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dia dapat melihat. Bila sahaja dia pulih, dia dapat melihat. Lalu raja pun panggil orang buta tersebut. Raja panggil, dan raja tanya, man radda alaika basaraka. Dia kata, adakah, dia tanya, man radda, siapakah yang memulihkan basaraka, penglihatan kamu? Siapa dia? Lalu orang hak buta tu kata, Rabbi. Faqala Rabbi, dia kata, Tuhanku, Tuhan aku yang menyembuhkan. Lalu raja tu tanya, ana, aku ke? Dia tanya, aku ke yang kamu sebut sebagai Tuhan? Lalu pemuda, orang buta tersebut, dia kata, qala lakin Rabbi wa rabbuka Allah. Dia kata tak, bukan. Dia kata bukan. Lakin Rabbi wa rabbuka Allah. Dia kata bukanmu. Dia kata yang menyembuhkan aku ni adalah Tuhan aku, dan Tuhan kamu itu iaitulah Allah. Dia tanya gitu. Lalu bila dia sebut gitu, raja pun tanya, ada ke Tuhan lain ni selain daripada aku? Dia kata ada. Allahu Rabbi. Dia kata Tuhan aku. Dia kata Allah adalah Tuhanku, yang menyembuhkan mataku. Menyebabkan raja dia rasa marah. Lalu dia arahkan tentera dia tangkap orang hak buta tadi ni, ada celak mula. Arah tangkap, dan kemudian minta supaya dia mengaku raja sebagai Tuhan. Dan kalau sekiranya dia tak nak mengaku, maka hendaklah dia diazab. Lalu bila dia tetap mengaku Allah sebagai Tuhan, orang hak buta ni tadi digergaji kepalanya sehingga putus. Gergaji kepala. Kenapa? Kerana mempertahankan akidah dia. Lalu bila raja ni dia panggil pula budak hak tadi. Panggil budak hak tadi, dia kata, adakah kamu telah beriman kepada Tuhan selain daripada aku? Budak ni juga jawab sebagaimana orang buta ni tadi jawab. Ya, dia kata, aku ni beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah raja tersebut
dia perintahkan supaya tentera dia bawa budak ni di atas bukit. Bawa di atas bukit, dan raja pesan suruh dia mengaku-aku ni sebagai Tuhan. Kalau sekiranya dia mengaku bahawa aku ni sebagai Tuhan, maka kamu bebaskanlah dia. Kalau dia tetap mengaku Allah sebagai Tuhan, hendaklah kamu jatuhkan dia daripada bukit tersebut. Apabila sampai di atas bukit tersebut, lalu pemuda ini pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia kata, ya Allah, cukupkanlah aku daripada mereka dengan sekehendakmu. Lalu bukit ni runtuh, yang menyebabkan semua tentera raja tersebut mati, dan budak ni seorang je yang hidup. Pemuda seorang ni hidup. Dan kemudian dia balik ke istana, bertemu dengan raja. Lalu raja tanya, mana hak lain? Hak lain mati belaka, dia kata. Tinggal aku je hak hidup. Tuhan aku mencukupkan aku bagi mereka, dia kata. Tuhan aku menghidupkan aku dan mematikan mereka. Sehingga raja ni pula, dia suruh pula tentera dia pergi bawa budak ni di tengah laut. Kalau dia mengaku aku ni sebagai Tuhan, maka bebaskan dia. Kalau sekiranya dia tetap mengaku Allah sebagai Tuhan, maka tenggelamkan dia. Bila sampai di tengah laut, sekali lagi budak ni dia membaca doa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku daripada mereka mengikut sekehendakmu. Lalu kapal menjadi karam. Budak ni seorang je selamat, dan kemudian semua tentera-tentera raja mati tenggelam di tengah laut. Lalu dia balik semula ke istana. Dan dia bertanya kepada raja, hei raja, dia kata, adakah mu ni sungguh-sungguh nak bunuh aku sungguh ke? Mu nak bunuh aku sungguh? Mu nak bagi aku mati? Kalau sekiranya kamu benar-benar nak membunuh aku bagi kepada kamu beberapa syarat. Dia kata, syarat yang pertama, mestilah aku dibunuh di hadapan khalayak ramai. Aku nak membunuh aku depan khalayak ramai. Dan yang keduanya, aku nak apabila kamu membunuh aku, mestilah kamu membaca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan bagi pemuda ini. Ini syarat hak dia nak. Lalu dia diikat pada batang korma, disalib pada batang korma, dan kemudian raja pun mengambil anak panah sambil membaca Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan bagi budak ini. Lalu panah tersebut menembusi dada pemuda tersebut, dan akhirnya dia mati. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, bila budak ni mati, maka cerita ni dia tak habis kat sini. Disebabkan kerana yang melihat itu ramai. Kerana ramai saksi yang melihat, menyebabkan orang ramai yang melihat peristiwa tersebut menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana melihat peristiwa tersebut, disebabkan kerana ramai yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka raja dia mengarahkan supaya digali parit yang sangat besar dan menyalakan api yang sangat besar di dalam lubang tersebut. Lalu dipanggil semua orang yang beriman, dan kemudian disoal seorang-seorang, adakah kamu mengaku aku sebagai Tuhan? Kalaulah sekiranya orang yang beriman tu dia mengaku raja itu sebagai Tuhan, maka dia akan dibebaskan. Tapi kalau dia mengatakan Allah tu Tuhan, maka dia akan dicampakkan ke dalam api. Begitulah seterusnya, seorang demi seorang orang-orang yang beriman itu mati kerana mempertahankan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dia sebut wasyahidin wa mashhud, dan makhluk-makhluk
yang hadirkan menyaksikan peristiwa pada hari itu serta keadaan-keadaan yang berlaku pada hari itu yang disaksikan menyebabkan orang-orang yang menyaksikan itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut qutila ashabul ukhdud, dilaknatlah, celakalah orang-orang hak gali parit. Yang gali parit ni bukan raja tuan-tuan. Hak gali parit ni pengikut raja. Bukannya raja. Allah Taala laknat golongan-golongan yang gali parit. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud, dan juga yang menyalakan api yang besar di dalamnya, an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud. An-nari zatil waqud, yakni orang yang menyalakan api di dalamnya, izhum 'alaiha qu'ud, dan dilaknat juga mereka hak duduk di sekeliling menyaksikan peristiwa tersebut. Izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala dia sebut ada 3 golongan sini yang Allah Taala laknat. Pertama, qutila ashabul ukhdud. Siapa dia? Orang hak menggali parit. Hak duk gali parit. Dan kemudian orang yang menyalakan api di dalamnya. Dan orang yang berada di sekeliling yang menyaksikan peristiwa ketika melihat orang-orang yang beriman itu diazab. Sebab tu kita kena ingat, persaksian kita dia tidak berakhir di atas muka bumi ni tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala disebut di dalam Al-Quran, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu. Janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian, fa innahu athimun qalbu, maka sesungguhnya telah berdosalah hatinya. Siapa yang sembunyikan persaksian? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut pada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa yang melihat mungkar, maka hendaklah ia cegah biyadihi, dengan tangannya. Tangan ni dengan maksud kuasa yang ada pada dia. Kuasa yang ada pada dia. Orang yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, Nabi kata wajib atas dia mencegah dengan kuasa yang ada kepada dia. Ayah ada kuasa pada anak, pada isteri, wajiblah atas dia. Kalau sekiranya dia dah menyaksikan, lalu wa man yaktumha, dia buat tak tahu je, fa innahu asimun qalbu, maka dia berdosa. Allah Ta'ala kata tak boleh. Siapa yang dah menyaksikan kemungkaran, maka wajib atas dia membenarkan persaksian dia. Kalau kita lihat mungkar, wajib kita cegah. Ni orang yang membenarkan persaksian. Siapa yang melihat kebenaran, wajib atas dia menyokong. Ini orang yang membenarkan persaksian. Siapa yang menyembunyikan persaksian, bila dia lihat mungkar, dia tak kata mungkar. Bila dia lihat kebenaran, dia menyembunyikan itu adalah kebenaran, dan dia mendustakan kebenaran. Fa innahu asimun qalbuh, sungguhnya orang ni dia berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Kalau ayah dia ada kuasa pada anak, pada isteri, wajiblah atas dia.
Kalau ketua syarikat, dia ada kedai makan ke, dia ada kedai runcit ke, pekerja-pekerja dia duduk bawah dia, maka wajib atas dia mencegah kemungkaran. Cegah mungkar. Kamu nak kerja dengan aku, kena pakai tudung, kena tutup aurat, sebab dia ketua. Nanti orang ni akan bersaksi di hari akhirat tentang kedudukan dia, antara dia dengan kita. Tak boleh nak lari dah di hari akhirat nanti. Dia akan jadi bersaksi. Jiran dengan jiran, ayah dengan anak, suami dengan isteri, kita dengan kaum keluarga, semua akan jadi persaksian di hari akhirat. Ada jangan menyembunyikan persaksian. Ketua syarikat, dia ada kuasa kepada orang yang di bawahnya. Dia ada kuasa. Dialah yang menguruskan syarikat. Dia tahu dah time sembahyang pukul berapa. Baik, pukul 12.30 berhenti, pukul 2 masuk kerja. Kamu kena sembahyang pada waktu ni. Kalau dia buat macam orang kafir juga, fa innahu asimun qalbuh. Dia kena ingat dia akan berdosa. Sebab apa? Sebab dia dah boleh mencegah sesuatu itu dengan kuasa yang ada pada dia. Dia dah ada kuasa. Pemimpin, dia ada kuasa terhadap rakyat dia. Lebih besar kuasa yang ada pada dia, lebih besar jawatan dia, maka lebih besarlah kuasa yang ada pada dia. Raja, dia akan disoal di hari akhirat nanti. Kena soal di hari akhirat nanti, apalah yang dia buat pada rakyat dia. Kita tengok atas dunia sedap je dia duduk dalam istana. Sedaplah duduk, memanglah sedap atas dunia. Tapi di hari akhirat, setiap seorang daripada rakyat dia akan bersaksi ke atas dia. Dengan main-main akan bersaksi ke atas dia. Perdana Menteri, esko-esko, menteri-menteri, dia akan bersaksi di hari akhirat dengan rakyat dia. Dia berkuasa untuk ubah undang-undang, dia berkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang. Kita tengok contoh macam di Aceh misalnya sekarang ni. Aceh ni dulu dia laksana dah hukum Allah. Pada tu dia engkar, tuan-tuan. Sehingga datangnya tsunami. Pada tsunami tu dia balik semula kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia balik semula. Sekarang ni dia laksana hukum syariat. Dia lantik 3,000 orang polis syariat. Di Aceh ni 3,000 orang dia lantik sebagai polis syariat. Tujuan dia adalah untuk menguatkuasakan peraturan syariat di Aceh. Kalau kita pergi Aceh, kita tak akan jumpa orang Islam yang mendedahkan aurat. Tak akan jumpa. Lepas mula dia nak laksana dulu, dia buat 2 tahun. 2 tahun ni pendidikan. 2 tahun pendidikan. Penguatkuasaan dia dah hampir 3 tahun dah. Maknanya dalam tempoh 5 tahun perkara tu berjalan dengan elok. Boleh ni duduk tengah bandar, tengok siapa tak tutup aurat, panggil. Kenapa tak tutup aurat? Kena takzir, kena hukum. Pakaian mesti labuh daripada punggung, tudung mengikut garis pandu yang telah disediakan oleh peraturan syariat negeri, tuan-tuan. Tak boleh lagi dah nak keluar laki perempuan. Kalau temu dengan polis syariat, dia akan panggil, tuan-tuan. Dia panggil suami muka. Tak. Kalau tak suami, maka dibicarakan dan akan ditakzir. Kena hukum, tuan-tuan. Keluar dengan bukan mahram saja, dah kena. Kenapa kita tak boleh buat pula? Kita nak kata tak cukup pitih. Dia miskin lagi pada kita. Dia lagi susah, dia lagi miskin. Kenapa dia boleh upah pula 3,000 orang polis syariat? Dia boleh upah. Dia boleh lantik satu jawatan baru pula, walaupun dia miskin. Nampak? Hari ini
Kita tengoklah tuan-tuan macam mana keadaan. Bila kita nak ajak pada hukum, semua pakat marah, pakat hina tuan-tuan. Kat kampung saya tu gitulah. Kalau duk marah kita tu marah. Tapi satu-satu ketika dialah hak datang ke rumah. Anak dah ngandung 7 bulan, datang ke rumah ustaz, tolong ustaz macam mana nak buat. Gitulah dia. Dah berapa banyak kes yang berlaku. Berapa banyak kes yang berlaku. Tuan-tuan tahu statistik zina sampai 2008 47 orang sebulan, naik pada 2009 sampai ke 2012, sekarang ni 49 orang anak luar nikah lahir dalam sebulan di Malaysia. Ini angka resmi. Saya orang politik, saya tak boleh sebut kalau tak ada fakta, dia bahaya. Kena samanlah ni pula musim-musim, sikit-sikit saman, sikit-sikit saman. Saya sebut angka resmi yang dikeluarkan. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan cuba bayangkan di JKM, pendaftaran negara, lahirnya anak luar nikah sehingga tahun 2008, daripada tahun 2005 sampai tahun 2008 seramai 17,000 orang lebih. Tak termasuk sampai kepada tahun 2012 lagi. Cuba bayangkan. Atas angka itulah dia kira kelahiran anak luar nikah ni sebanyak 49 orang sebulan lebih kurang. Kalau kurang pun seorang, kalau lebih pun seorang. Itu angka yang dikeluarkan berdasar pada JKM. Yang tu fakta, yang tu resmi. Apa sebab dia? Kita nak kata sebab apa? Kita nak salahkan ibu bapa. Kalau tak betul salahkan ibu bapa, memang ibu bapa salah satu di antara punca. Tetapi kita kena ingat, kita ni duduk dalam satu bekah. Ibu bapa ni makhluk yang duduk dalam satu bekah. Baik ke jahat ke, dia duduk pada bekah yang sama. Duduk pada bekah yang sama. Maka kita kena ingat, Nabi disebut tanqadul ural Islam urwatan fa awwaluha naqdal hukum wa akhiruha as-salah. Ikatan Islam itu dia tercabut urwatan urwah. Satu-satu urwatan ni, kalau orang tua dulu-dulu kan dia pakai telaga, dia ikat buku tu, buku. Tujuan dia bila nak karang timbul tu lekat pada tangan kan buku tu. Urwatan buku tu lah. Nabi kata dia cabut satu bermula daripada hukum Islam wa akhiruha salah, akhir sekali sembahyang pun hilang. Lepas tu hari ni orang tak kisah tak sembahyang pun. Kenapa? Sebab Islam dah tercabut daripada dada umat Islam. Satu tercabut, akhir sekali ibadah yang utama pun tercabut. Ada lagi orang sembahyang, tapi saya rasa ramai orang tak sembahyang pada orang sembahyang. Rasa-rasanya lah, tak? Rasa-rasanya begitu. Ramai orang tak. Bila dah tak sembahyang tuan-tuan, sembahyang ni inna salata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Habis tuan-tuan buat munkar. Hak sembahyang pun kadang-kala buat kemungkaran. Ini pula yang tak sembahyang tuan-tuan. Jadi ini masalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan. Patutnya apa yang kita mampu buat, kita buat, kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Apa yang kita mampu dulu buat. Takkanlah nak penguatkuasaan tutup aurat tu jadi susah sangat. Cuba kita fikir tak? Susah sangat ke? Benda lain boleh buat pula. Pasang lampu motosikal siang hari, tak buat ada orang, macam orang gila babi. Boleh buat pula
Orang pakai pasang Melaka siang hari, kita nak pasang tak gamuk ke 12. Macam orang mata buta sangat. Pasang juga. Berapa dah penguatkuasaan? Kerajaan suruh buat, suruh beli tong sampah, beli, suruh ambil pelan, ambil, semua. Tengok bila raja mati, suruh isi lain putih pada songkok, isi. Tak ada tak boleh isi songkok, isi sini, isi. Ikut je lah, sebab nama je dah penguatkuasaan. Kerajaan, sebuah kerajaan, dia ada daulah, dia ada kuasa. Jadi bila dia suruh apa sahaja pun, kita akan ikut. Bab itu penguatkuasaan. Itu juga dalam bab menutup aurat, tak boleh keluar rumah selain daripada dengan mahram. Apa yang payah sangat? Ni anak boleh ambil depan mak. Orang lelaki boleh ambil anak puan naik motor. Boleh ada. Balik awal sikit dah. Jangan tengah malam sangat mak nak tidur. Tak ada apa-apa masalah. Pakaiannya menjolok mata dan sebagainya. Tinggi-tinggi orang Melayu nari tiang. Tahu nari tiang? Bukan tiang letering. Orang nari tiang ni, dia tak pakai purdah, dia tak pakai tudung labuh dah. Orang nari tiang ni dia pakai spender je dengan coli. Kena tangkap, denda 25 riyal je tuan-tuan. 25 ringgit je denda. Bodoh bawa motosikal pakai serban tak pakai tapi keledar, kena 100 lebih 2 tahun 6 bulan penjara. Pakai spender nari tiang. Tak tahu tiang mana-mana, kita tak rajin tengok. Tiang rajin tengok, nari atas tiang tak rajin tengok. 25 ringgit. Penguatkuasaan tu tak ada tuan-tuan. Marah bila ustaz sebut marah, hailah kampung tu puas dah kena marah. Hak marah tu lah juga minta tolong. Hari tu saya tolong tuan-tuan, minta maaf saya sebut, memang dia kuat UMNO, kuat sangat. Minta maaf saya sebut juga surat, memang dia kuat sangat. Minta tolong tuan-tuan, anak dia, anak perempuan dia, anak dah nak masuk 2, tak nikah lagi, tak boleh nak settle. Saya pergi gohat, tak sampai sebulan nikah, selesai masalah. Ini yang berlaku pada masyarakat kita. Kita marah, kita memanglah bila ustaz sebut gini marah tu kadang bab tak kena lagi pada diri kita. Kita kena ingat bila fitnah ini tersebar, dia tak kenal orang baik orang jahat dah. Faham tak? Bab ni bekah. Siapa yang membentuk bi'ah ni? Siapa yang membentuk suasana ni? Siapa yang menguatkuasakan undang-undang dan peraturan? Mesti orang yang berkuasa. Ada kata mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi. Wajib dicegah dengan kuasa. Kalau tak boleh semua pun, janganlah buang semua. Buatlah mana hak boleh dulu. Ambil asas dia. Kalau dalam masalah zina, Allah Ta'ala ajar pada kita wala taqrabuz zina. Ambil tang mana asas-asas yang boleh menyebabkan berlakunya penzinaan. Ambil asas tu dulu. Tu biar kita cegah daripada kita mengobati. Nak mengobati ni lama. Bukan setakat sakit tubuh, sakit jiwa, malu dan sebagainya. Dia melibatkan maruah kan. Lepas tu zina, Islam cukup jaga zina. Jangan tuduh orang berzina, ada qaza. Nak tuduh orang zina dalam Islam, berzina ni tuan-tuan, orang lelaki yang bersetubuh dengan seorang lelaki, dengan seorang perempuan yang bukan isteri, seorang lelaki yang meliwat seorang perempuan yang bukan isteri, seorang lelaki yang meliwat seorang lelaki, ini adalah zina. Orang lelaki yang meliwat isteri, yang ini dia dikenakan takzir, bukan tak kena langsung, kena. Sebab ni isteri dia, hubungan dia ni dia tak dikira zina sebab dia suami isteri.
Faham tak? Dia kesalahan. Taklah bebas. Yang dia fitnah dia kata kita tak bebas. Kalau dapati bersalah, dia ada takzir. Tapi sebab tu isteri dia ada ikatan yang sah di antara keduanya. Baik. Dan bukan senang pula nak tuduh tiga ni. Nak tuduh orang berzina. Sebab ni maruah. Lepas tu bila maruah, kita kena jaga maruah orang. Sebab bila dah berlaku penzinaan, orang ni dia malu, mak bapak dia malu, keturunan dia malu, anak hak keluar tu pula esok. Sebab itu sebahagian ulama dia kata mana-mana orang perempuan dan lelaki yang berzina yang masih belum kahwin, lepas daripada disebab dengan 100 sebatan, maka hendaklah dibuang daerah sekurang-kurang setahun. Ada ulama kata 2 tahun, dan ulama kebanyakannya menasihati hendaklah dia berhijrah daripada tempat dia tinggal. Hijrah dengan tujuan orang lupa terus kepada dia, bagi menutupi maruah dia. Faham tak? Jadi orang dah tak tengok, orang tak ingat dah lah, habislah cerita dia. Tapi lagi dia duduk situ, barangkali 2 tahun orang ingat lagi, 3 tahun orang ingat lagi, kan? Lepas tu anak dia besar pula, ni anak gitu, dia jadi maruah. Lepas tu nak tuduh orang berzina, bi'arba'ati syuhada, mesti bawa 4 saksi. Saksi ni pula kalau buta tak boleh. Saksi dia mesti tengok, kata Nabi, sebagaimana batang celak masuk ke dalam bekas celak. Kena tengok sungguh-sungguh. Tengok sungguh-sungguh. Tahu tak batang celak masuk bekas? Tak tahu, alik tanya pak. Alik kan tanya ayah. Kalau tak tahu jugalah. Mana begitu? Dan kalau sekiranya kamu tak ada saksi, jangan sekali-kali kamu tuduh. Kalau tuduh juga dikenakan qazaf 80 sebatan pula. Kenapa? Ini melibatkan maruah orang yang dituduh. Bukan senang tuan-tuan, itu dalam Islam. Atau Islam dia ambil berat dalam perkara zina ni, sebab jalan penyelesaian dia agak susah. Maka dia ambil berat. Wala taqrabu zina. Siapa yang kena pelaksanaan dia? Orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa. Jadi pada hari ini kita tengok tak dilaksanakan. Maka Allah Ta'ala sebut wala taktumus syahadah. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Maka hendaklah dia membenarkan persaksian dia. Kalau dia lihat mungkar, maka wajib atas dia memberikan persaksian bahawa perkara itu adalah mungkar. Kalau dia melihat kebenaran, wajib atas dia beri persaksian bahawa perkara itu adalah benar. Antara orang yang membenarkan persaksian dia, bila dilihat mungkar, maka ditolak kemungkaran. Bila dia melihat kebenaran, maka dia akan menyokong kebenaran. Ini orang yang membenarkan persaksian. Nampak dah pemimpin buat perkara mungkar, maka bila pilihan raya dia tak akan pilih kemungkaran, kerana dia membenarkan persaksian kemungkaran dia. Dan dia akan pilih pemimpin yang nak melaksanakan kebaikan, kerana dia membenarkan persaksian dia terhadap kebenaran yang dia lihat. Kalau sekiranya dia menyembunyikan, fa innahu asimun qalbuh, dia akan berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dia berdosa. Itu bahaya dia. Benda begini bukan nak sesat cara yang politik suku, agama suku lah, begitu begini. Mana ada satu benda atas muka bumi ni yang tidak terikat dengan agama? Tak. Basuh berak pun terikat dengan agama. Basuh berak tu benda lah sangat basuh berak. Ke ada tak basuh berak? Mesti basuh berak. Tahu dah kata basuh berak tak sah mayang. Tak. Bila tidak taharah, tidak bersuci, tak sah mayang. Tahulah pula. Nak agama takkanlah bab basuh berak pun Islam dah ajar. Tak. Bab-bab pemerintahan hak lebih besar daripada tu.
Bak nikah kahwin ni hak urusanmu, seorang lelaki seorang puan, urusanmu dua orang tu je. Islam tu aja. Ini pula urusan manusia keseluruhan ni. Nak jaga rumah tangga, hak ada 5 orang 6 orang anak je. Yang ni Islam dah ajar cara pentadbiran sebuah rumah tangga. Ini pula pentadbiran sebuah negara. Sebuah rumah tangga kalau dia tak mentadbir ikut apa yang Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar, rumah tangga jadi punah. Ini pula sebuah negara yang besar. Kalaulah dia tidak takbir sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar, yang Rasul ajar, habis jahannam tuan-tuan. Jadi kesimpulan daripada surah Al-Buruj ini tadi, Allah Ta'ala dia laknat kutila ashabul ukhdud, orang hak gali parit, an-nari zatil waqur, menyalakan api di dalamnya, izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Orang yang duduk di sekeliling, lepas tu dia menyaksikan pula apa yang dibuat oleh orang-orang zalim terhadap orang-orang yang beriman. Jaga, kena laknat belaka. Hak tolong kena laknat, hak tolong raja, hak zalim ni kena laknat. Hak duduk je keliling tu tengok jenguk saya tak mana-mana weh, hak ni pun kena laknat juga. Yang jaga, dia kena laknat. Sebab pasal apa mu tak tolong? Tu je kaedah dia. Kenapa mu tak tolong? Jadi kita sambung surah ni pada hari-hari kosong saya yang saya datang di sini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Makluman besok ada program di UPU Sungai Isak 2 UPU Sungai Isak 2 malam pukul 9 kita start Fahisyak, program ramah mesra bersama saya lah tu. Jadi besok ada jamuan, kita buat ikan bakar dan sebagainya, chicken chop pun ada. Adalah sedikit ucapan-ucapan dan tayangan, slide dan sebagainya. Jadi kita jemputlah semua muslimin, muslimat nak hadir. Datanglah beramai-ramai. Dalam pukul 9 tu kita start dah. Masa dia sampai habis. Sampai habis makanan lah kot. Lepas tu nak balik-balik lah. Datanglah di markas UPU Sungai Isak 2 Sungai Isak 2 dekat jalan ke Taman Murni tu, kat depan tu. Hari jemput semualah pada hari besok. Dan insya-Allah kalau hari Khamis depan tu kosong lagi, saya hadir untuk sambung surah ni, tak habis lagi ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.